Okey, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, jadi untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan berfokuskan kepada soalan uji diri untuk bab 5. Okey, jadi soalan ini merupakan contoh soalan yang mungkin akan keluar dalam exam kamu lah. Okey, jadi kita akan tengok satu persatu soalan ini dan untuk hari ini kita akan fokus kita adalah kepada soalan 1 dan soalan 2. Jadi diharapkan selepas penghujung PDPR ini kamu dapat buat latihan ini sendiri. Kamu tengok dahulu bagaimana saya buat dalam video ini, kemudian kamu cuba buat sendiri dalam buku latihan kamu. Okay, jadi sebelum kita tengok soalan nombor 1 ini, okay, jadi soalan nombor 1 ini dia melibatkan segitiga ini, segitiga yang ada bersudut tegak. Jadi kalau segitiga yang bersudut tegak, kita boleh guna formula soh cah toa. Jadi di mana S ini adalah sin, mana OH ini adalah opposite dan hypotenuse. Manakala ini pula adalah C, ini pula merujuk kepada cos, A ini ada adjacent dan H ini adalah hypotenuse. Manakala T ini adalah tangent, O pula adalah opposite dan A adalah adjacent. Jadi contoh dia di sini. Sebelum kita tengok soalan, kita cuba rewind balik mengenai formula ini. Contoh dia saya buat segitiga bersudut tegak di sini. Jadi ini adalah cos, ini adalah theta dia. Jadi kalau kita nak cari ini soh. Jadi soh opposite dan hypotenuse. Jadi ini kita panggil sebagai opposite ataupun O. Kita panggil sebagai opposite ataupun O. Bahagian ni. Kemudian sudut yang bersebelahan, iaitu sudut ini kita panggil sebagai adjacent ataupun A. Adjacent. Kemudian seterusnya, sudut panjang ini adalah H. Hypotenuse. Jadi, kalau sudut SOH ini, sin OH ini, kalau kita nak cari sin OH, soh ini, kita akan bahagikan O dengan H. Kalau cos AH, kita akan bahagikan A dengan H. Kalau tangent pula, kita akan bahagikan O dengan A. Jadi itu adalah formula dia. Jadi ingatkan ini formula dia, saya akan gariskan kat sini. Okay, ini formula yang kita akan guna dalam soalan ni. Jadi formula ni penting. Okay, kita tengok soalan nombor 1 dahulu. Okay, soalan nombor 1. 1A. Okay, jadi dia nak theta dalam darjah dan minit. Jadi dia nak theta dalam darjah dan minit. Okay, diberikan di sini. Okay, kita tengok di sini. Okay, saya lukis semula. Segitiga ini tadi ya. Okay, jadi di sini adalah theta dia. M, K, L, 5 ni 15. Ni pula adalah 5. Okay, jadi di sini, kalau kita tengok dekat sini, ni adalah nilai theta dia kan. Jadi di sini apabila sudut bertentangan, kita akan panggil sebagai O, opposite. Manakala sudut yang bersebelahan dengannya adalah adjacent. Ini adalah sudut yang bersebelahan dengan
Theta ini adalah adjacent. Jadi di sini kita hanya ada OA sahaja. Kemudian kita rujuk semula formula ini. Formula ini kita rujuk semula. Di sini yang ada OA hanya adalah tangent. Jadi kita akan guna TOA ini, tangent. Okay, jadi formula tangent. Jadi di sini kita boleh tulislah tangent theta adalah formula dia OA. Jadi O adalah 8. Manakala adjacent adalah 5. Kita akan dapat 8/15. Kemudian kita nak cari theta sahaja. Sebabkan kita nak cari theta sahaja, okay, kita akan pulangkan tangent ini dekat bahagian yang sebelah. Jadi tangent ini akan menjadi, sekejap apabila tangent itu dipulangkan ke sebelah itu, dia akan menjadi tangent negatif 1/8/15. Jadi macam mana kita nak kira? Jadi cara untuk kita kira, kita ambil kalkulator, kita tekan shift, kemudian kita tekan butang tangent. Dia akan menjadi tangent negatif 1. Kemudian kita letaklah 8/15. Jadi nilai dia akan menjadi 28.072. Jadi di sini soalan dia nak dalam darjah dan minit. Ini hanyalah dalam darjah. Jadi kita kena tukar ini ke dalam bentuk darjah dan minit. Jadi cara yang paling senang untuk tukar dia ke dalam bentuk darjah dan minit, kita tekan butang darjah dan minit dalam kalkulator kita. Selepas kita mencari nilai ini tadi, kita tekan. Jadi kita akan dapat 28 darjah dan 4 minit. Okay, jadi kalau kita tak ada kalkulator, kita tak pandai nak guna butang, kita tak tahu butang darjah dan minit, kita boleh juga guna pengiraan secara manual. Jadi saya tunjuk bagaimana kita nak tukarkan ini ke dalam darjah dan minit secara manual. Sebenarnya saya dah ajar ni dekat PDPR dalam video yang minggu lepas. Saya dah ada buat video berkenaan cara untuk menukarkan darjah ke dalam bentuk dan minit. Jadi bagaimana kita menukarkannya? Contoh dia adalah macam ni. Kita bahagikan nombor perpuluhan ini ke dalam dua bahagian dahulu, 28 dan 0.072. Okay, kemudian kita darabkan dengan 60 kerana satu darjah bersamaan dengan 1 minit. Kemudian apabila kita dah buat ini 28 dan bahagian ini kita akan darabkan. Bahagian itu 0.072 darab 60, dia akan menjadi 4.32. Jadi kita akan ambil 4 sahaja. Jadi apabila sudah dapat ini, kita akan gabungkan semula nombor ini. Jadi dia akan jadi 28 darjah dan 4 minit. Jadi jawapan dia sama sahaja. Okey, jadi jawapan untuk soalan 1A kita dah dapat. Ini jawapan dia. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, soalan B ini dia nak sin 90 darjah tolak theta. Jadi saya lukis semula. Saya lukis semula ini. Okey, semula ini dia segitiga dia.
opposite. Ini pula adalah adjacent. Ini pula hypotenuse, kita tak tahu nilai dia berapa. Okey, jadi kita sudah tahu bahawa tangent theta sama dengan opposite bahagi adjacent. Jadi dia akan, nilai yang kita dah cari tadi adalah 28 darjah dan 4 minit. Okey, jadi melalui ini kita tahulah. Okey, jadi di sini ada formula dia juga Ada formula dia juga melibatkan sudut 90. Disebabkan ini melibatkan sudut 90, kita boleh come up with this formula. Jadi sin 90 tolak theta sebenarnya adalah bersamaan dengan cos theta. Jadi sin 90 tolak theta ini sebenarnya dia sama dengan cos theta. Manakala cos 90 tolak theta bersamaan dengan sin theta. Jadi benda ni penting juga untuk membuat soalan ini. Kenapa sin 90 tolak theta ini sama dengan cos theta? Kerana apabila ini tadi sudut 90 kan, jadi dalam satu segitiga tegak ini ada semua sudut dia adalah 180. Jadi 90 tolak 90 dia akan jadi 90 tambah 90 180. Jadi apabila 90 tolak kosong ini, jadi dia akan mendapatkan nilai yang sama dengan cos theta ini. Jadi sin 90 tolak theta sama dengan cos theta. Dan vice versa, iaitu cos 90 tolak theta sama dengan sin theta. Okay, jadi di sini kita akan cari B dahulu. Okay, B, soalan B tadi adalah sin 90 tolak theta sama dengan, kita tengok dekat sini, dia adalah sama dengan cos theta. Sama dengan cos theta. Kalau cos adalah ini cos adjacent dan hypotenuse, A dan H. Jadi A adalah 15. Tapi kita tak tahu nilai H. Jadi kita kena cari nilai H ini. Kita kena cari nilai H ini. Jadi bagaimana kita nak cari nilai H? Kita gunalah kita guna formula ini. H square tadi 8. Nilai 8 ini opposite per 2 tambah 15. Adjacent dia adalah 15. Jadi apabila kuasa 2 ini kita balikkan dia ke sebelah, dia akan jadi square root 8 per 2 tambah 15. Dan apabila kita guna kalkulator untuk kira ini, jadi dia akan menjadi 17. Okey, jadi hypotenuse di sini adalah 17 nilai dia. Jadi di sini kita boleh letaklah bahawa H ini adalah 17. Jadi ini jawapan dia untuk B. Okey, untuk C pula. Untuk C tadi dia nak, soalan dia nak cos 90 darjah tolak theta. Cos 90 tolak theta. Jadi di sini kita dah buat formula dekat sini. Jadi cos 90 tolak theta dia bersamaan dengan sin theta. Jadi sin mengikut formula ini adalah OH. O opposite. Opposite adalah 8. Manakala hypotenuse H dia adalah 17. Jadi 8 dia adalah 8 per 17. Jadi ini adalah jawapan untuk C. Ini untuk soalan nombor 1. Jadi soalan nombor 1 ni dah selesai tengok video ni, kamu cuba buat sendiri
fahami apa yang saya dah bagi tahu, bagaimana kita nak gunakan formula ini, kemudian bagaimana wujud pula benda ni wujud kerana setiap segitiga itu ada sudut 180. Jadi kita akan guna formula ini. Okey, kemudian kita tengok soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2. Okey, jadi soalan nombor 2 ni pun sama, dia melibatkan segitiga bersudut tegak. Jadi kita akan guna formula Soh-Cah-Toa. Jadi kita akan guna formula yang sama. Okey, di sini dia ada bagi tahu soalan dia, rajah di sebelah menunjukkan segitiga bersudut tegak ABC. Diberi bahawa tangent theta adalah sama dengan 5/12. 5/12. Okey, jadi kita tengok dulu soalan A. Jadi tadi dia diberi tangent 5/12. Okey, jadi ini sebenarnya saya lukis tangent theta 5/12. Okey, kalau ikut ini tangent tadi adalah OH, opposite dan adjacent. Okey, jadi opposite dia adalah 15. Jadi ini adalah opposite, manakala yang bersebelahan ini adalah adjacent. Kita tak tahu nilai dia. Jadi ini adalah OA. Okey, jadi sebenarnya melalui nilai ini kita boleh bagi tahu bahawa ini adalah nisbah. Nisbah, jadi 5/12 ini kita akan darab dengan 3 kerana dia adalah nisbah. Kita darab dengan 3. Jadi apabila 5 darab dengan 3, kita akan dapat 15. Kemudian 12 darab dengan 3, kita akan dapat 36. Jadi di sini kita dah dapat bahawa A ini tadi adalah 36. Jadi panjang BC adalah 36. Jadi di sini adjacent dia adalah 36. Tetapi soalan itu dia nak panjang AC. Panjang AC. AC ini adalah hypotenuse. Jadi kalau hypotenuse, macam yang soalan nombor 1 tadi, soalan terakhir itu, cara mencari hypotenuse ini H square, kemudian opposite. Opposite tadi adalah 15. Kemudian kita tambah dengan kuasa 2 ni. Kita tambah dengan adjacent. Adjacent tadi adalah 36. Letak kuasa 2. Jadi H, kuasa 2H ini kita akan masuk ke bahagian sebelah itu. Jadi dia akan menjadi punca kuasa, iaitu square root. Jadi 15, 2 tambah 36, 2. Jawapan dia adalah 39. Jadi di sini panjang dia adalah 39. Okay, therefore panjang AC ini adalah 39 cm. Ini jawapan dia. Jadi ini adalah jawapan untuk A. Okay, kemudian soalan B pula. Soalan B dia nak nilai tangent 90 tolak theta. Okay, jadi dia nak nilai tangent 90 tolak theta. Okay, jadi kita tengok dahulu. Saya lukis semula. Okay, jadi di sini tadi adalah nilai theta dia kan. Ini 36, ini 15, ini 39. Okey, disebabkan tangent theta, disebabkan nilai theta dia berada di bahagian ini, jadi kita akan kira theta dekat bahagian ini. Theta dia akan berubah dekat bahagian ini.
Okay, jadi apabila theta dia berubah dekat bahagian ini adalah kita panggil sebagai opposite. Ini pula adalah adjacent. Ini pula adalah hypotenuse. Dia tangent yang kita akan kira akan berubah dekat bahagian ini. Okey, jadi seterusnya kita tengok formula tangent. Formula tangent adalah opposite dibahagi dengan adjacent, iaitu toa tadi. Dia akan menjadi OA. Kemudian opposite dia adalah 36, manakala adjacent adalah 15. Kemudian apabila kita permudahkan pecahan ini, dia akan menjadi 12/5. Permudahkan maksudnya kita bahagi dengan 3. Kita bahagi dengan 3, dia akan menjadi 12/5. Kalau kamu perasan, tadi tangent ini, tangent theta ini 5/12, dan apabila kita kira theta bersebelahan dengan theta ini, dia menjadi 12/5. Dia akan diterbalikkan nilai tersebut. Okey, seterusnya soalan C pula. Okay, soalan C dia nak theta dalam darjah betul kepada 3 angka bererti. Jadi dia nak 3 angka saja untuk jawapan ini. Okay, jadi tangent theta. Tangent theta tadi adalah opposite. Tangent theta yang dah diberi tadi, kita guna tangent theta yang sudah diberi, iaitu 5, 12. Dah diberi tangent theta di sini, kita tengok theta sama dengan 5/12. Kemudian kita kena cari apa nilai theta itu dalam tangent. Jadi apabila tangent itu kita masukkan dia dekat sebelah, dia akan menjadi tangent negatif 1, 5/12. Dan apabila kita guna kalkulator untuk mengira jawapan ini, dia akan menjadi 22.6. Kita ambil 3 angka saja sebab dia nak 3 angka bererti. Jadi ini adalah jawapannya. Okey, jadi diharapkan kamu dapat faham untuk soalan 1 dan soalan 2 ini. Okey, jadi saya nak kamu cuba buat sendiri soalan 1 dan 2 berdasarkan video ini. Selepas kamu tonton video ini, kamu cuba buat soalan 1 dan 2. Semasa kamu buat soalan tersebut, jangan rujuk video. Maksudnya kamu kena ingat semula apa yang saya ajar dekat soalan 1 dan 2 ini. Jadi setakat itu saja PDPR kita pada hari ini dan terima kasih.